Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Yang berbahagia, Puan Ajah Rubaya binti Abu Nawas, KPPK Unit Bahasa, Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Melaka. Para PGB Negeri Melaka dan guru-guru sekalian. Pada hari ini, saya akan memberi taklimat tentang pelaksanaan pendidikan berasaskan projek atau lebih dikenali sebagai Project Based Learning, iaitu PBL. Kandungan taklimat ini adalah terdiri daripada pengenalan PBL, matlamat melaksanakan projek, objektif pembelajaran, model projek, langkah menjalankan projek, rubrik pentaksiran berasaskan projek. Marilah kita lihat pengenalan PBL. Dalam konteks KSSR dan KSSM, pelaksanaan projek merupakan satu proses pembelajaran yang berpusatkan murid, di mana pelbagai disiplin ilmu boleh diintegrasikan secara sistematik dan terancang. Aktiviti kerja projek dilakukan selepas murid telah didedakan dengan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan. Pentaksiran secara berterusan perlu dijalankan semasa pelaksanaan projek dan ini dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah (PBD) berasaskan projek. Pelaksanaan kerja projek memberikan murid ruang untuk meneroka dan menyelesaikan sesuatu isu atau masalah secara praktikal dengan menjalankan inkuiri, perancangan, pelaksanaan dan refleksi. Kerja projek boleh dilaksanakan oleh semua murid tahun 1 di sekolah rendah hinggalah tingkatan 5 di sekolah menengah. Matlamat PBL. Dalam KSSR KSSM, matlamatnya adalah untuk menggalakkan dan membolehkan murid mendapat pengetahuan dan kemahiran baru serta mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran secara aktif. Objektif projek pula terdiri daripada 12 objektif. Antaranya ialah murid dapat menjelaskan matlamat dan konteks kerja projek. Yang kedua, mencari maklumat melalui penerokaan kendiri. Yang ketiga pula, menghubung kait pengetahuan spesifik antara mata pelajaran. Yang seterusnya, keempat, mengaplikasikan kemahiran menjalankan kajian. Yang kelima pula, merancang projek mengikut kriteria. Yang keenam, menghasilkan plan projek mengikut tempoh masa tertentu. Seterusnya, menunjukkan kemahiran pengurusan. Yang ke-8, melaksanakan projek yang menepati matlamat, objektif dan prosedur projek. Seterusnya, mengambil kira pandangan daripada pelbagai persepsi untuk menyelesaikan masalah, membuat penilaian kendiri dan seterusnya berkomunikasi dengan berkesan dan menunjukkan kerjasama sepanjang projek. Seterusnya yang akhir sekali, mempamerkan nilai etika dan rohani melalui perlakuan murid. Model projek pula ada 3 jenis, iaitu projek gabungan mata pelajaran, projek komuniti dan individu, projek melalui mata pelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita lihat carta halir langkah menjalankan projek. Baik, mesyuarat jawatankuasa kurikulum sekolah perlu diadakan dan berbincang tentang PBD. Seterusnya, perbincangan antara setiausaha PBD dan ketua panitia perlu diadakan. Seterusnya, perbincangan antara ketua panitia dengan guru penyelia projek PBD perlu dijalankan. Seterusnya, makluman kepada murid dan ibu bapa atau penjaga perlu diberikan oleh pentadbir sekolah. Seterusnya, perjumpaan guru penyelia projek PBD dengan murid. Pada masa yang sama,
guru boleh menjalankan pentaksiran kepada murid-murid ini. Seterusnya, murid memulakan kerja projek PBD dan pentaksiran berlaku sepanjang projek ini dijalankan. Seterusnya, penyeliaan dan bimbingan guru penyelia projek PBD perlu diadakan dengan murid. Selepas itu, sekiranya projek itu perlu dibuat penambahbaikan, boleh dijalankan di sini. Jika projek yang dihasilkan oleh murid berjaya, bolehlah murid diminta melaporkan dan menyampaikan kerja projek PBD mereka. Para guru yang dihormati, kejayaan sesuatu projek terletak pada peranan pentadbir, peranan setiausaha PBD, peranan guru penyelia PBD dan peranan murid-murid. Marilah kita lihat peranan pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah perlu mengadakan mesyuarat pelaksanaan PBD berasaskan projek. Seterusnya, pentadbir sekolah perlu memaklumkan murid dan ibu bapa atau penjaga tentang PBD berasaskan projek. Seterusnya, peranan setiausaha PBD pula mengadakan perbincangan bersama-sama ketua panitia. Setiausaha juga perlu mengadakan perbincangan bersama-sama guru penyelia PBD berasaskan projek. Seterusnya, setiausaha perlu menyelaras pembahagian murid kepada guru penyelia PBD berasaskan projek. Dan akhir sekali, setiausaha PBD perlu mengurus perekodan profil murid untuk tujuan pelaporan. Marilah sekarang kita lihat peranan guru penyelia PBD berasaskan projek. Guru penyelia PBD mengadakan perjumpaan dengan murid di bawah seliaan. Guru penyelia PBD juga perlu mengadakan perbincangan berkaitan tajuk projek yang akan dilaksanakan oleh murid. Beliau juga perlu mengenal pasti sumber iaitu kos tenaga manusia bagi pelaksanaan projek. Guru penyelia PBD perlu merancang strategi pelaksanaan projek. Seterusnya, mengadakan perbincangan kaedah pelaksanaan projek. Kemudian, penyelia PBD berasaskan projek perlu membimbing sebagai fasilitator kepada murid semasa proses pelaksanaan projek. Seterusnya, memantau perkembangan kerja murid dalam pelaksanaan projek. Beliau juga perlu mentaksir perkembangan kerja murid mengikut rubrik pentaksiran. Beliau seterusnya memastikan kerja murid mengikut perancangan projek mengikut senarai semak yang disediakan. Guru penyelia PBD berasaskan projek juga mentaksir murid semasa persembahan murid menggunakan senarai semak atau template pentaksiran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita lihat peranan murid dalam menghasilkan projek. Murid perlu berbincang dengan guru penyelia PBD berasaskan projek untuk memilih tajuk projek. Seterusnya, menjalankan kajian secara individu atau kumpulan. Seterusnya, murid mencari dan mengumpul maklumat di dalam kelas, luar kawasan atau luar PDP. Seterusnya, murid harus menggunakan pelbagai sumber atau bahan bercetak atau bahan elektronik yang sesuai dengan projeknya. Seterusnya, menyediakan gambar, foto, raja, poster, grafik untuk menyokong hasil kajiannya. Murid juga membuat pentaksiran kendiri dan rakan sebaya. Seterusnya, semua hasil projek harus didokumentasikan dan dipersembahkan. Setiap persembahan murid perlu memperlihatkan proses pelaksanaan projek, kreativiti dan inovasi. Seterusnya, jangka masa untuk menyempurnakan projek pula, tempoh masa pelaksanaan sesuatu projek adalah sepanjang tahun. Pada masa itu, perbincangan bersama-sama guru, pemilihan tajuk projek, bentuk kumpulan boleh dijalankan pada awal tahun. Etika dalam melaksanakan projek pula, murid harus memilih
tajuk yang sesuai dan mengambil kira komuniti setempat. Guru harus memastikan bahawa produk murid tersebut adalah hasil kerja murid itu sendiri. Seterusnya, murid harus menyatakan sumber rujukan semasa mendapatkan maklumat daripada buku, majalah atau internet. Para guru yang dihormati, marilah kita lihat contoh projek Burst Learning. Tajuknya ialah Gaya Hidup Sehat. Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. Tajuk Amalkan Gaya Hidup Sehat. Sasaran semua warga sekolah. Kumpulan iaitu kumpulan 1, Yuanah binti Rahman, Rani anak perempuan Rahman, Nur Amirah binti Amir. Para guru yang dihormati, marilah kita lihat fasa-fasa penyediaan sesuatu projek. Fasa pertama, perancangan projek, iaitu murid membuat plan perancangan projek. Seterusnya, dalam fasa kedua pula, memulakan projek, iaitu guru membimbing murid membuat kaji selidik tentang kepentingan gaya hidup sihat serta cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat. Seterusnya, maklumat dikumpulkan melalui pelbagai sumber seperti internet, perpustakaan dan orang sumber. Pada masa yang sama, guru boleh menjalankan pentaksiran bilik darjah. Dalam fasa ketiga pula, membangunkan projek. Guru membawa murid ke gimnasium yang terdekat untuk melakukan aktiviti fizikal seperti berzumba, yoga dan senam aerobik. Guru mengadakan ceramah di sekolah tentang pemilihan makanan yang sihat dengan menjemput pegawai kesihatan daerah yang berkenaan. Seterusnya, murid melaksanakan projek mengikut tempoh masa dan prosedur PBD. Dalam fasa keempat pula, iaitu menamatkan projek. Murid membuat pertandingan zumba atau senam aerobik dengan memberikan tema lagu yang bersesuaian. Murid melaksanakan karnival gaya hidup sihat terbuka yang mengandungi pameran, jualan makanan dan pertandingan-pertandingan seperti memasak dan sebagainya. Mengadakan hari jom sihat yang menawarkan pemeriksaan percuma kepada seluruh warga sekolah dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Dalam ketiga-tiga perkara, guru boleh menjalankan pentaksiran bilik darjah. Seterusnya, kita lihat fasa kelima iaitu dokumentasi projek. Guru membimbing murid mengumpul maklumat dan bahan bukti bergambar tentang projek yang telah dilaksanakan. Seterusnya, hasil pelaksanaan projek telah dibukukan dalam bentuk folio dan buku skrap serta dalam refleksi video. Okey, di sini guru boleh menjalankan pentaksiran bilik darjah. Dan akhir projek ini rujukan perlu disediakan. Seterusnya, marilah kita lihat projek bagi mata pelajaran sejarah. Topik pembelajaran tempat-tempat bersejarah. Tajuk projek, jom kenali tempat-tempat bersejarah di Melaka. Sasarannya, murid tahun 4 iaitu 30 orang. Di dalam fasa pertama, permulaan projek iaitu perancangan. Guru membimbing murid-murid mengenali tempat-tempat bersejarah di Melaka. Maklumat diperoleh daripada perpustakaan, sumber manusia iaitu guru, ibu bapa atau rakan. Sumber internet. Di sini, guru-guru boleh menjalankan pentaksiran bilik darjah. Dalam fasa pertama juga, murid dibagikan kepada 3 kumpulan dan setiap kumpulan diberikan tugasan berikut. Kumpulan 1 menghasilkan 3 buah buku skrap. Kumpulan 2 menghasilkan 5 buah sajak. Kumpulan ketiga mengumpul gambar-gambar sepanjang proses lawatan. Baik. Dalam fasa kedua pula, pembangunan projek. Guru membawa murid melawat ke tempat-tempat bersejarah di Melaka. Murid-murid perlu mengumpulkan maklumat dengan menggunakan alat atau cara yang bersesuaian untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Dalam fasa ketiga pula, menamatkan projek. Murid mengadakan karnival mini tentang tempat-tempat bersejarah di Melaka. Setiap kumpulan perlu mempamerkan hasil tugasan pada pameran tersebut. Kumpulan 1 membentangkan 3 buah buku skrap. Kumpulan 2 mendeklamasikan 5 buah sajak.
Kumpulan ketiga pula membentangkan gambar-gambar ketika proses lawatan. Sepanjang fasa ketiga ni, guru-guru bolehlah menilai, iaitu pentaksiran bilik darjah boleh dilaksanakan di sini. Dalam fasa keempat, dokumentasi projek perlu dibuat. Pembukuan hasil karya murid yang telah dihasilkan ke dalam bentuk folio dan juga fail. Terdapat 6 dimensi rubrik yang boleh digunakan untuk menilai murid, iaitu dimensi mengumpul maklumat, dimensi merancang, dimensi mengaplikasi, dimensi membuat refleksi, dimensi berkomunikasi, dimensi etika dan kerohanian. Marilah kita lihat dimensi mengumpul maklumat. Tahap penguasaan 1, iaitu sangat terhad. Uraiannya ialah murid boleh mengumpul maklumat dari sumber yang sangat terhad dan tidak berkaitan dengan konteks projek. Seterusnya, tahap penguasaan 2, terhad. Murid boleh mengumpul maklumat dari sumber yang terhad dan kurang bersesuaian dengan konteks projek. Tahap penguasaan 3 pula, iaitu memuaskan. Murid boleh mengumpul dan mengurus, iaitu menyusun, mengkategori, menyimpan maklumat daripada sumber yang terhad dan bersesuaian dengan konteks projek. Tahap penguasaan 4 pula, iaitu baik. Murid boleh mengumpul dan mengurus, menyusun, mengkategori, menyimpan maklumat daripada pelbagai sumber dan bersesuaian dengan konteks projek. Seterusnya, tahap penguasaan 5, sangat baik. Murid boleh mengumpul dan mengurus, iaitu menyusun, mengkategori, menyimpan maklumat daripada pelbagai sumber, boleh dipercayai dan bersesuaian dengan konteks. Seterusnya, tahap penguasaan ke-6, iaitu tahap penguasaan cemerlang. Murid boleh mengumpul dan mengurus, iaitu menyusun, mengkategori, menyimpan maklumat daripada pelbagai sumber yang sahih dan boleh dipercayai serta bersesuaian dengan konteks projek. Dimensi merancang. Tahap penguasaan 1, murid boleh merancang projek yang lebih mirip kepada tugasan sekolah tanpa mengambil kira konteks dunia sebenar dan matlamat yang tidak jelas. Murid tidak mengemukakan plan perancangan. Tahap penguasaan 2, murid boleh merancang projek yang mempunyai ciri-ciri konteks dunia sebenar yang sangat terhad dan matlamat yang kurang jelas. Murid boleh merancang aktiviti projek dengan mengemukakan plan perancangan, iaitu penjadualan, struktur organisasi, pembahagian tugas yang kurang lengkap. Bagi tahap penguasaan 3 pula, murid boleh merancang projek yang mempunyai ciri-ciri konteks dunia sebenar yang sangat terhad dan matlamat yang jelas. Murid boleh merancang aktiviti projek dengan mengemukakan plan perancangan, iaitu penjadualan, struktur organisasi, pembahagian tugasan yang lengkap. Bagi tahap penguasaan 4 pula, murid boleh merancang projek yang mempunyai konteks dunia sebenar, melibatkan tugasan dunia sebenar yang terhad dan mempunyai matlamat yang jelas. Seterusnya, murid boleh merancang aktiviti projek dengan mengemukakan plan perancangan mengikut penjadualan, struktur organisasi, pembahagian tugas yang jelas dan lengkap. Bagi tahap penguasaan 5, murid boleh merancang projek yang mempunyai konteks dunia sebenar, melibatkan tugasan dunia sebenar, real world text, dan matlamat yang sangat jelas. Murid boleh merancang aktiviti projek dengan mengemukakan plan perancangan, iaitu penjadualan, struktur organisasi, pembahagian tugas yang jelas, lengkap dan boleh dicapai. Pada tahap penguasaan 6, murid boleh merancang projek yang mempunyai konteks dunia sebenar, melibatkan tugasan dunia sebenar, matlamat yang sangat jelas serta boleh dicontohi. Murid juga boleh merancang aktiviti projek dengan mengemukakan plan perancangan, iaitu penjadualan, struktur organisasi, pembahagian tugas yang jelas, lengkap, boleh dicapai, teratur dan boleh dicontohi.
Dimensi mengaplikasi. Dalam dimensi ini, tahap penguasaan 1 adalah murid boleh melaksanakan projek tidak mengikut tempoh masa. Melaksanakan projek tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah, mengurus situasi semasa, menghasilkan projek yang tidak lengkap. Pada tahap penguasaan 2, murid boleh melaksanakan projek dengan kurang mengikut tempoh masa dan kurang mengikut prosedur. Murid menyelesaikan masalah atau mengurus situasi tetapi secara terhad. Murid menghasilkan projek yang lengkap tetapi kurang kemas. Okay, bagi unsur-unsur tahap penguasaan 3 pula, murid boleh melaksanakan projek dengan mengikut tempoh masa tetapi kurang mengikut prosedur. Menyelesaikan masalah atau mengurus situasi tetapi secara memuaskan. Seterusnya, murid menghasilkan projek yang lengkap dan kemas. Dalam tahap penguasaan 4, iaitu baik, murid boleh melaksanakan projek dengan mengikut tempoh masa dan mengikuti prosedur secara betul. Murid menyelesaikan masalah atau mengurus situasi dengan baik. Murid boleh menghasilkan projek yang lengkap dan kreatif. Bagi tahap penguasaan 5 pula, iaitu sangat baik, murid boleh melaksanakan projek dengan mengikut tempoh masa dan mengikut prosedur yang tepat dan betul. Seterusnya, murid boleh menyelesaikan masalah dan mengurus situasi dengan tersusun dan baik. Murid boleh menghasilkan projek yang lengkap, menarik, kreatif dan memberi impak yang munasabah. Seterusnya, tahap penguasaan 6 iaitu cemerlang. Murid boleh melaksanakan projek dengan mengikut tempoh masa dan mengikut prosedur dengan tepat dan betul, sistematik dan boleh dicontohi. Seterusnya, murid boleh menyelesaikan masalah dan mengurus situasi dengan sangat tersusun dan cekap. Seterusnya, murid boleh menghasilkan projek yang lengkap, menarik, kreatif dan memberi impak yang tinggi serta boleh dicontohi. Dalam dimensi membuat refleksi, tahap penguasaan murid 1, murid jarang membuat penilaian kendiri semasa atau selepas projek. Dalam tahap penguasaan 2 pula, murid kurang membuat penilaian kendiri semasa atau selepas projek tentang sesuatu perkara dan bagaimana mereka belajar. Dalam tahap penguasaan 3 pula, iaitu memuaskan, murid kadang-kala membuat penilaian kendiri semasa dan selepas projek tentang sesuatu perkara dan bagaimana mereka belajar dengan memuaskan. Tahap penguasaan 4 pula, murid membuat penilaian kendiri semasa dan selepas projek tentang sesuatu perkara dan bagaimana mereka belajar dengan baik. Dalam tahap penguasaan 5, murid membuat penilaian kendiri semasa dan selepas projek tentang sesuatu perkara dan bagaimana mereka belajar dengan menyeluruh. Dalam tahap penguasaan 6 iaitu tahap penguasaan cemerlang, murid membuat penilaian kendiri semasa dan selepas projek tentang sesuatu perkara dan bagaimana mereka belajar dengan menyeluruh, mendalam dan boleh dicontohi. Seterusnya, dimensi berkomunikasi. Dalam dimensi berkomunikasi, tahap penguasaan 1 iaitu sangat terhad, murid boleh berkomunikasi dengan bahasa lisan atau bukan lisan dengan terhad. Murid boleh menggunakan kaedah penyampaian yang kurang sihat. Seterusnya, tahap penguasaan 2. Murid berkomunikasi dengan bahasa lisan atau bukan lisan kurang berkesan. Murid menggunakan kaedah penyampaian yang terhad dan kurang sesuai. Dalam tahap penguasaan 3, iaitu memuaskan, murid boleh berkomunikasi dengan bahasa lisan dan bukan lisan dengan betul. Murid juga menggunakan kaedah penyampaian yang terhad dan memuaskan. Dalam tahap penguasaan 4 pula, murid berkomunikasi dengan bahasa lisan dan bukan lisan dengan betul dan berkesan. Murid menggunakan beberapa kaedah penyampaian dengan baik. Dalam tahap penguasaan 5 pula, murid berkomunikasi dengan bahasa lisan dan bukan lisan dengan betul, berkesan dan beradab. Menggunakan pelbagai kaedah penyampaian dengan menarik dan berkesan.
Dalam tahap penguasaan 6 pula, murid boleh berkomunikasi dengan bahasa lisan dan bukan lisan dengan mantap, berkesan, beradab dan boleh dicontohi. Murid menggunakan pelbagai kaedah penyampaian dengan menarik, berkesan dan penuh keyakinan serta boleh dicontohi. Seterusnya, marilah kita lihat dimensi etika dan kerohanian. Tahap penguasaan 1, murid mempamerkan nilai etika dan kerohanian yang terhad melalui perlakuan harian. Murid mempamerkan, bagi tahap penguasaan 2, murid mempamerkan nilai etika dan kerohanian yang kurang memuaskan melalui perlakuan harian. Seterusnya, tahap penguasaan 3, murid boleh mempamerkan nilai etika dan kerohanian dengan memuaskan melalui perlakuan harian. Seterusnya, tahap penguasaan 4, murid boleh mempamerkan nilai etika dan kerohanian dengan bersungguh-sungguh dalam situasi tertentu. Bagi tahap penguasaan 5 pula, murid boleh mempamerkan nilai etika dan kerohanian dengan bersungguh-sungguh dalam situasi tertentu. Dalam tahap penguasaan 5 pula, murid mempamerkan nilai etika dan kerohanian secara tekal, cemerlang dalam kehidupan harian dan boleh dicontohi. Dan ini pula dimensi tahap penguasaan keseluruhan projek. Baik, tahap penguasaan 1 pula, iaitu sangat terhad. Marilah kita lihat kriteria-kriterianya. Pertama, murid mengumpul dan mengurus maklumat dengan sangat terhad dan tidak berkaitan. Kedua, murid merancang projek yang lebih mirip kepada tugasan sekolah tanpa mengambil kira konteks dunia sebenar dan matlamat projek tidak jelas serta tanpa mengemukakan plan perancangan. Yang ketiga, murid melaksanakan projek tidak mengikut tempoh masa dan tidak dapat menyelesaikan masalah atau mengurus situasi. Seterusnya, murid menghasilkan projek yang tidak lengkap. Yang kelima pula, murid jarang membuat refleksi kendiri untuk membaiki kualiti projek serta cara pembelajaran sendiri. Seterusnya, murid berkomunikasi secara terhad dan akhir sekali, murid mempamerkan nilai etika dan kerohanian yang terhad. Bagi tahap penguasaan 2 pula, murid mengumpul maklumat daripada sumber yang terhad dan kurang bersesuaian dengan konteks untuk merancang projek. Murid merancang projek yang mempunyai ciri-ciri konteks dunia sebenar yang sangat terhad dan matlamat yang kurang jelas dengan mengemukakan plan perancangan yang kurang lengkap. Murid melaksanakan projek tetapi kurang mengawal aktiviti projek mengikut tempoh masa dan prosedur serta hanya menyelesaikan masalah atau mengurus situasi semasa projek dengan terhad. Murid menghasilkan projek yang kurang kemas. Murid kurang memberi refleksi kendiri untuk memperbaiki kualiti projek serta cara pembelajaran sendiri. Murid berkomunikasi tetapi kurang berkesan. Murid mempamerkan nilai etika dan kerohanian yang kurang memuaskan. Seterusnya, bagi tahap penguasaan 3 pula, murid dapat mengumpul dan mengurus maklumat daripada sumber yang terhad dan bersesuaian untuk merancang projek dengan memuaskan. Murid dapat merancang projek yang mempunyai ciri-ciri konteks dunia sebenar yang sangat terhad, melibatkan matlamat yang jelas dengan mengemukakan pelan perancangan yang lengkap. Murid dapat melaksanakan dan mengawal aktiviti projek mengikut tempoh masa tetapi kurang prosedur serta menyelesaikan masalah atau mengurus situasi semasa projek dengan memuaskan. Seterusnya, murid menghasilkan projek yang lengkap dan kemas. Mereka kadang-kala membuat refleksi kendiri untuk memperbaiki kualiti projek serta cara pembelajaran sendiri dengan memuaskan. Seterusnya, murid dapat berkomunikasi dengan betul. Dan akhir sekali, murid mengamalkan nilai-nilai etika dan kerohanian yang memuaskan. Bagi tahap penguasaan 4 pula,
murid dapat mengumpul dan mengurus maklumat daripada pelbagai sumber dan bersesuaian untuk merancang projek dengan baik. Murid dapat merancang projek yang mempunyai konteks dunia sebenar, melibatkan matlamat yang jelas dengan mengemukakan plan perancangan yang jelas dan lengkap. Murid dapat melaksanakan dan mengawal aktiviti projek mengikut tempoh masa dan mengikut prosedur dengan betul serta menyelesaikan masalah atau mengurus situasi semasa projek dengan baik. Murid menghasilkan projek yang lengkap dan kreatif. Murid membuat refleksi kendiri untuk memperbaiki kualiti projek serta cara pembelajaran sendiri dengan baik. Murid dapat berkomunikasi dengan betul dan berkesan. Dan akhir sekali, murid mengamalkan nilai-nilai etika dan kerohanian yang baik. Bagi tahap penguasaan 5 pula, murid dapat mengumpul dan mengurus maklumat daripada pelbagai sumber, boleh dipercayai serta bersesuaian untuk merancang projek dengan berkesan dan baik. Murid dapat merancang projek yang mempunyai konteks dunia sebenar, melibatkan matlamat yang sangat jelas dengan mengemukakan plan perancangan yang jelas, lengkap dan boleh dicapai. Murid dapat melaksanakan dan mengawal aktiviti projek mengikut tempoh masa, mengikut prosedur dengan tepat dan betul, serta menyelesaikan masalah dan mengurus situasi semasa projek dengan tersusun dan baik. Murid menghasilkan projek yang autentik, kreatif dan memberi impak yang munasabah terhadap persekitaran sebenar. Murid juga dapat membuat refleksi kendiri dengan menyeluruh untuk memperbaiki projek serta cara pembelajaran sendiri. Seterusnya, murid dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan bahasa yang betul dan berkesan serta beradab. Dan akhir sekali, murid mengamalkan nilai-nilai etika dan kerohanian yang baik dan berterusan. Bagi tahap penguasaan 6 iaitu cemerlang, murid dapat mengumpul dan mengurus maklumat daripada pelbagai sumber, sahih dan boleh dipercayai serta bersesuaian untuk merancang projek dengan berkesan dan cemerlang. Murid dapat merancang projek yang mempunyai konteks dunia sebenar, melibatkan matlamat yang sangat jelas dengan mengemukakan plan perancangan yang jelas, lengkap, boleh dipercayai, teratur dan boleh dicontohi. Murid dapat melaksanakan dan mengawal aktiviti projek mengikut tempoh masa, mengikut prosedur dengan tepat, betul dan sistematik serta menyelesaikan masalah dan mengurus situasi semasa projek dengan cekap dan berkesan. Murid dapat menghasilkan projek yang autentik, kreatif dan memberi impak yang tinggi terhadap persekitaran sebenar serta boleh dicontohi. Murid juga dapat membuat refleksi kendiri secara mendalam dan menyeluruh untuk memperbaiki kualiti projek serta cara pembelajaran sendiri. Murid dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan bahasa yang mantap dan berkesan, penuh keberkeyakinan dan beradab. Dan akhir sekali, murid mengamalkan nilai-nilai etika dan kerohanian yang cemerlang secara berterusan serta boleh dicontohi. Guru-guru yang dihormati, sebagai rumusan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, project-based learning atau pembelajaran berasaskan projek adalah satu pembelajaran yang berfokus kepada tugasan amali secara terancang dan bersistematik. Oleh itu, saya berharap para guru memahami cara menjalankan PBL di peringkat sekolah. PBL merupakan satu kaedah yang boleh menggabungkan beberapa mata pelajaran. Para PGB dan guru-guru diminta menjalankan PBL dengan cara yang sesuai mengikut keadaan sekolah masing-masing atau kemampuan sekolah masing-masing. Jika guru-guru menggalakkan murid menggunakan bahan-bahan buangan, maka kos perbelanjaan dapat dikurangkan bagi sesuatu projek. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan taklimat ini. Sekian, terima kasih.